Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan ceria dan gembira bersama keluarga masing-masing. Saya Cikgu Aris Fazila bin Harun dari Sekolah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting tingkatan 3, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, apakah standard kandungan yang akan kita capai selepas kita mempelajari tajuk ini? Iaitu mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama menyaksikan video. Pokok ni ya. Husin, kau tahu ke apa nama pokok ini? Entah. Tak tahulah pula. Engkau cikgu kamu iaitu cikgu geografi, cikgu Aris telah bagi tahu nama-nama pokok. Memang cikgu Aris telah bagi tahu tapi saya lupa lah Pak Mat. Okey murid-murid, mungkin murid-murid dah mendengar perbualan antara dua individu tadi berkenaan dengan nama-nama pokok. Cuba bayangkan anak-anak kita nanti apabila kita bawa ke hutan sudah tidak mengenali tumbuh-tumbuhan yang terdapat di negara kita. Negara kita adalah merupakan negara yang beriklim khatulistiwa, yang panas dan lembap sepanjang tahun. Mungkin pelajar masih lagi ingat semasa belajar di tingkatan 2, kita belajar iklim khatulistiwa di Malaysia, di mana Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang berkedudukan di garisan khatulistiwa. Sehubungan itu, apabila berhampir dengan khatulistiwa, maka Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okey. Malaysia juga mempunyai 27 darjah Celsius dan mempunyai hujan yang sangat lebat, iaitu 2,600 mm. Jadi ini menggalakkan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Pelajar boleh melihat kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Mungkin kita nampak bunga raya, tumbuh-tumbuhan yang berada di gunung, tumbuh-tumbuhan yang berada di paya bakar, di paya masin dan seterusnya di hutan pantai. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi dan akan membawa pelajar ke alam tumbuh-tumbuhan, di mana di Malaysia terdapat 5 jenis hutan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama ialah hutan hujan tropika. Yang kedua ialah hutan paya air masin. Yang ketiga ialah hutan paya air tawar. Dan yang keempat ialah hutan gunung dan akhir sekali ialah hutan pantai. Okey, pelajar, marilah kita melihat di manakah taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, cuba kita lihat hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika adalah merupakan hutan yang sangat luas yang terdapat di Malaysia. Di mana murid-murid sekalian? Okey, berada di kaki bukit dan juga di kaki banjaran Titiwangsa, negeri Pahang, kaki banjaran Tahan, negeri Pahang, dan juga di semua banjaran dan juga gunung-gunung yang terdapat di Malaysia ataupun di Malaysia Timur. Okey, selepas itu ialah hutan gunung. Hutan gunung ini merupakan hutan yang berada di kawasan tempat yang tinggi, iaitu melebihi 1,200 meter daripada aras laut. Okey, contohnya hutan yang berada di Gunung Kinabalu. Begitu juga di hutan berada di Tahan, Gunung Korbu, semuanya terdapat hutan gunung. Yang berikutnya adalah hutan paya air tawar. Okey, hutan paya air tawar ini murid-murid sekalian di mana? Okey, apabila sebut air tawar mungkin kita berfikir maknanya kawasan sungai ataupun kawasan tasik. Memang betul. Hutan paya air tawar berada di kawasan yang air yang bertakum. Contohnya ialah di Tasik Chini, Tasik Bera, Negeri Pahang dan Delta Rajam di Sarawak. Okey, seterusnya ialah hutan paya air masin. Hutan paya air masin adalah merupakan hutan yang terdapat di muara
muara laut ataupun di pinggir laut ataupun juga di muara sungai. Okey, kawasan yang bertakun dan sentiasa terdedah kepada air pasan. Okey, di mana murid-murid sekalian? Okey, hutan paya emas ini terdapat di Laut Matan Perak, Lautan Perak, muara Sungai Perak, Tanjung Piar di Johor. Okey, seterusnya ialah hutan pantai. Okey, di mana hutan pantai murid-murid sekalian? Okey, apabila kita berbincang tentang hutan pantai, mungkin tergambar di fikiran kita kawasan pantai. Memang betul di pantai timur dari Kelantan, Terengganu, Pahang ada merupakan kawasan hutan pantai. Contohnya Pantai Irama di negeri Kelantan, Pantai Dungu di Terengganu, Pantai Tanjung Ru di Langkawi ya. Okey. Inilah taburan kawasan tanah tinggi ya. Kalau kita tengok kawasan gunung, kawasan banjaran itu merupakan kawasan adanya hutan gunung. Okey, marilah kita berkenalan dengan hutan hujan tropika murid-murid sekalian. Okey, hutan hujan tropika ini ada ciri-ciri yang tertentu ya. Yang pertama ialah berlapis-lapis. Okey, berlapis-lapis nanti kita akan bincang secara detail selepas ini ya. Yang kedua ialah pokok yang sangat tinggi. Okey, pokok yang sangat tinggi. Yang ketiga dahan yang tersebar. Dan yang keempat ialah mala hijau. Mala hijau ni kalau cuba bayangkan kalau daun pokok itu tidak warna hijau, maksudnya warna perang, mungkin tidak nampak cantik ya murid-murid sekalian. Okey, hujan daun tirus. Kenapa daun tirus? Kerana Allah menciptakan daun tirus ini supaya memudahkan air mengalir turun ke bumi. Okey, yang seterusnya ialah akar banih. Okey, akar banih murid-murid sekalian adalah merupakan tunjang kepada pokok itu. Cuba bayangkan kalau pokok yang tinggi yang besar tidak ada akar tunjang, maka pokok ini akan tumbang. Okey, marilah kita berkenalan dengan 4 jenis lapisan hutan hujan tropika murid-murid sekalian. Okey, murid-murid boleh lihat lapisan yang pertama yang paling bawah iaitu latar hutan. Di mana latar hutan bermula 0 hingga 10 meter. 10 meter dan lapisan tengah 10 hingga 20 meter dan lapisan yang ketiga 20 hingga 40 dipanggil lapisan kanopi ataupun silara dan yang paling atas yang paling tinggi iaitu 40 hingga 50 meter yang dipanggil lapisan renjung ataupun emergent. Okey, apa itu latar hutan? Latar hutan ini berada di ketinggian pokok kurang daripada 10 meter. Okey, dilitupi oleh daun kering dan daun yang rempuk. Kawasan ini merupakan kawasan tumbuhan yang jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Okey, pelajar boleh lihat bagaimana pokok daun silara ini, kanopi layer ini telah menghalang cahaya dari sampah ke kawasan bawah ataupun dipanggil lantar hutan. Okey, contoh pokok yang terdapat di sini ialah cendawan. Mungkin nama lain kulak dan sebagainya, ialah kawasan yang berada di latar hutan. Okey, yang kedua ialah lapisan tengah. Okey, murid-murid boleh tengoklah dipanggil understory layer, iaitu berada di ketinggian 10 hingga 20 meter. Apakah tumbuhan di sini? Okey, tumbuhan di sini dinamakan tumbuhan epifit. Yang mana tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang menumpan di atas pokok lain tetapi dia tidak mengambil zat ataupun mineral. Manakala tumbuhan yang selain daripada epifit adalah tumbuhan parasit. Okey, parasit nama saja parasit, mungkin kita dah faham parasit ini adalah mengambil zat ataupun mineral daripada pokok lain. Begitu juga pokok parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, mendapatkan garam dan juga mineral. Apabila tumbuhan parasit ini berada di pokok ataupun menumpang di pokok yang ditumpangi, maka dia akan mengambil air ataupun garam dan mineral yang terdapat di pokok itu. Okey, inilah pokok lansoya. Nama lain juga ada panggil lansui. Lansui. Ini yang kedua ialah pokok dedap dan juga pokok dedalu. Jadi pokok dedalu ini merupakan pokok parasit yang cikgu sebut tadi. Okey. Berada di lapisan yang ketiga iaitu lapisan kanopi ataupun juga silara. Murid-murid boleh lihat foto yang cikgu paparkan di sini, iaitu kanopi layer, di mana ketinggian antara 20 hingga 40 meter merupakan lapisan pelindung cahaya matahari yang menembusi latar hutan. Maksudnya lapisan kanopi ini dia menghalang cahaya daripada sampai ke lantar hutan. Sebab itulah lantar hutan tidak
banyak pokok yang didapati di sana. Okey, ini contoh daun dan juga pokok yang mempunyai lapisan konopi ataupun silara, dan yang paling atas ialah lapisan renjum ataupun emigen yang mempunyai ketinggian antara 40 meter hingga 50 meter. Dan inilah berkayu keras, tumbuh rapat-rapat, berbatang lurus dan sangat tinggi. Inilah yang dipanggil pokok balak ya. Pokok balak di mana pokok ini sangat tinggi, dan contoh yang cikgu boleh bagi ialah pokok cengal, meranti dan sebagainya. Okey. Seterusnya, marilah kita mengenali hutan pantai. Hutan pantai dia mempunyai ciri mungkin tidak sama dengan hutan hujan tropika. Okey, hutan pantai ini mempunyai profil mengikut jarak daripada laut. Mempunyai batang yang lurus, tinggi dan berbentuk silinder. Ini ialah merujuk kepada pokok ru. Dan tumbuh di kawasan pantai yang berpasir. Pantai berpasir dan tumbuhan menjala. Contohnya ialah tapak kuda. Okey, inilah contoh tapak kuda. Mungkin pelajar pernah lihat ketika bersama dengan ibu bapa pergi ke pantai, berkelah dan sebagainya. Inilah pokok tapak kuda. Memang cantik, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebenarnya pokok ru inilah lambang keindahan di pantai. Okey, inilah saya ambil gambar daripada di Pulau Nami, Pantai Senok. Yang sebelah sana kita tengok baru pokok yang baru ditanam ditanam untuk mencantikkan kawasan Pantai Nami. Okey, sini ialah pokok jermelan laut yang ada bunga warna kuning, itu sangat indah dan sangat cantik ya. Okey, seterusnya ialah pokok bintanggu laut. Juga sangat cantik ada bunga warna kuning. Jadi murid-murid bolehlah cuba mengkaji apabila berada di dalam hutan ataupun sekitar rumah, cuba dapatkan nama dan ataupun merujuk kepada internet dan sebagainya untuk mengenali pokok-pokok yang cikgu sebutkan tadi. Okey, berikutnya ialah mengkuan. Okey, mengkuan ini merupakan pokok yang sering orang tua kita sebutlah zaman dahulu. Mengkuan inilah satu pokok yang sangat penting untuk menghasilkan tikar sebagainya. Jadi tikar ini digunakan oleh ibu bapa kita zaman dahulu untuk dijadikan tempat alas duduk. Okey, ada buah sebenarnya. Ini ialah pokok kelak jambu laut. Okey, yang macam buah manggis tapi dia kelap sebenarnya. Boleh ditanam juga di kawasan sekitar sekolah ataupun di sekitar taman dan sebagainya. Okey, ini pokok kelapa. Okey, kelapa ini adalah merupakan pokok yang simbol simbol kepada apabila kita pergi restoran ataupun pergi ke pantai, biasanya disediakan minuman air kelapa. Okey. Seterusnya ialah profil hutan mengikut jarak daripada laut. Okey, kita bermula daripada laut. Okey, kita akan jumpa dengan pokok tapak kuda, ada rupuk yang menjala, ada pokok ru, ada pokok renek, okey, mengkuan, dan rupuk kasar dan juga pokok kelapa. Inilah profil hutan gunung. Cuba bayangkanlah maksudnya betapa besarnya ciptaan Allah yang menciptakan pokok-pokok ini untuk keindahan, untuk kita nikmati, murid-murid sekalian. Okey, seterusnya ialah hutan paya air masin. Hutan paya masin ini berbeza mengikut jarak daripada laut. Sama seperti hutan pantai tadi. Ia juga berbeza mengikut jarak daripada laut. Tenggelam semasa air pasang. Maksudnya air pasang dia akan tenggelam. Biasanya akar yang tenggelam. Terdapat di kawasan pinggir laut bersaliran buruk. Okey, bersaliran buruk ni maksudnya air tidak mengalir tidak mengalir, berlumpur dan terlindung. Ini hutan paya air masin sangat penting sangat penting kepada manusia, terutamanya apabila berlakunya air pasang atau juga berlaku tsunami. Jadi hutan paya masin ini dapat menjadi penampang kepada hakisan pantai. Okey, inilah profil hutan paya air masin. Kita boleh lihat pokok nibung, pokok paku pakis laut, pokok nipah. Ini ialah profil hutan paya air masin. Okey, seterusnya ialah hutan paya air bakar ini, dia terdapat dua ciri akar yang sangat penting dan biasa ditanya dalam pentaksiran tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey, jadi akar jangkar ini merupakan akar yang tumbuh di bahagian pangkal batang pokok. Maksudnya dia masuk dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang. Maksudnya ketika air pasang, akar ini akan tenggelam. Ketika air surut, kita akan nampak akar tadi
Apa tujuan akar jangkai ini? Untuk menyokong pokok daripada mudah tumbang. Maksudnya akar jangkai ini sangat penting bagi pokok bakau. Kalau kita belajar taekwondo sebagai contoh atau belajar silat, kita mesti ada kekuda. Jadi kekuda itu sangat penting lah. Kalau kita tidak ada kekuda, maka kita akan jatuh apabila ditendang oleh lawan kita. Begitu juga akar jangkai. Akar jangkai sangat penting untuk tumbuhan hutan paya bakau ini. Yang seterusnya ialah akar ceracak. Okey, akar ceracak ini ialah berfungsi untuk pernafasan. Pelajar boleh lihat bagaimana ceracak kekurangan oksigen kerana ditenggelam air masin. Zaman dahulu ketika zaman Jepun, apabila orang Melayu lari daripada Jepun, dia akan menyelam dalam laut, dia akan menggunakan buluh untuk menjadikan sebagai pernafasan. Jadi kita boleh akronikan akar ceracak ini juga sebagai untuk pernafasan bagi pokok paya bakau. Okey, ini pokok bakar. Okey, pokok nipah. Okey, pokok nipah ini berada juga di paya air masin. Okey, langgadai. Okey. Okey, tumu merah. Semuanya ada warna ada warna murid-murid. Okey, lepas itu pokok paku pakis. Ini biasa kita jumpa lah, walaupun mungkin tidak di pantai tapi jumpa juga di kawasan rumah kita. Okey. Pokok rami. Pokok rami ni pokok yang tinggi dan dia ada daun yang bentuk tirus. Cikgu sebut tadi daun tirus penting untuk mengalir air supaya turun lebih cepat. Okey, pokok nibun. Pokok nibun ialah merupakan pokok yang sangat penting. Zaman dahulu biasanya pokok nibun ini dijadikan sebagai perabot ataupun membuat rumah. Okey, ni pokok gelam. Okey, seterusnya ialah hutan paya air tawar. Okey, hutan paya tawar ini juga terdapat di kawasan bersaliran buruk. Sering ditenggelami air, iaitu air sungai dan juga air tasik. Seperti mana cikgu sebut tadi, berada di Tasik Chini dan juga Tasik Bera, negeri Pahang. Okey, ini contoh pokok mersawa paya. Sungguh cantik. Mersawa paya, merati paya. Merati paya, batang dia tinggi. Okey, pokok kempas. Okey, di sini cikgu paparkan jenis akar dan kegunaannya. Okey, akar udara. Akar udara ini pokok bintanggu laut. Apa gunanya? Ialah membantu menyerap oksigen. Akar pneumatophore, pokok perufuk, juga membantu menyerap oksigen. Dan akar bane. Akar bane ni pokok mana? Pokok merati paya. Akar jangkan, kelak dan merbulan. Semuanya lah untuk menyokong pokok daripada tumbang ke kawasan yang menakut air. Maksudnya dia berada di kawasan bukan yang berair lah. Okey. Suri ialah lapisan pokok renek. Ini lapisan ataupun profil hutan paya air tawar. Mempunyai latar hutan yang dibanjiri air pada musim hujan. Okey. Tumbuhan jarang kerana, ini kawasan kurang mendapat cahaya matahari. Okey, yang kedua ialah lapisan tengah. Lapisan tengah ini semakin tinggi, iaitu pokok yang bersaiz kecil dan sederhana. Yang sederhana. Okey, lapisan yang ketiga ialah juga dipanggil kanopi ataupun silara. Pokok ini berkayu keras dan tinggi, membentuk kanopi yang tidak sejajar. Maksudnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Okey, seterusnya ialah hutan gunung, murid-murid sekalian. Hutan gunung inilah merupakan hutan yang berada di kawasan ketinggian melebihi 1,200 meter daripada aras laut. Jenis tumbuhan ini mengikut ketinggian, murid-murid sekalian. Okey, tumbuh-tumbuhan mengadaptasi dengan suhu dan kesuburan tanah. Maksudnya tumbuhan yang tumbuh di sini mengikut suhu dan juga kesuburan tanah. Okey, seterusnya ialah kita melihat profil hutan gunung. Okey, pelajar boleh lihat hutan gunung ni ada lapisan juga seperti hutan paya bakau, hutan hujan tropika. Di mana hutan gunung ini juga mempunyai lapisan yang bawah, dipanggil hutan mountain bawah. Okey, hutan bawah ini ialah ketinggiannya ialah 1,200 hingga 1,800. Yang kedua ialah hutan mountain atas. Okey, ketinggian ni ialah 1,800 hingga 2,900 meter. Dan yang ketiga ialah tumbuhan alpine berkedudukan
2,900 hingga 3,500 meter. Dan yang paling tinggi ialah tumbuhan alpine iaitu melebihi 3,500. Maksudnya tumbuhan ini mengikut ketinggian hutan guni itu. Okey, seterusnya ialah kita melihat hutan mountain bawah. Apakah ciri-ciri hutan mountain bawah? Hutan mountain bawah ini mempunyai ketinggian 15 hingga 33 meter. Tinggi Okey, biasanya dipengaruhi pokok oak dan laurel. Pokok oak dan laurel. Mungkin pelajar tak pernah dengar. Dan terdapat juga tumbuhan epifik seperti tumbuhan hujan tropika, orkid dan paku lansoya. Okey. Yang seterusnya ialah hutan mountain atas. Mempunyai ketinggian 1.5 hingga 18 meter. Terdapat pokok daun tirus, contohnya pine dan spruce. Terdapat satu lapisan hutan sahaja, latar hutan iaitu lembap dan ditumbuhi lumut. Okey, seterusnya ialah tumbuhan alpine. Terdapat hutan campur jenis pokok bantuk dan rupuk. Pokok renek jenis conifer, dan di sini juga terdapat berbagai jenis rupuk low buttercup, Bornean iceberg, red seneca dan periuk kera. Di sini juga terdapat refleksia okey, yang kita cukup terkenal di negara kita. Okey, tumbuhan alpine merupakan tumbuhan renek dan berbentuk lumut. Kenapa di sini semakin tinggi semakin renek? Menunjukkan bahawa apabila kenaikan 180 meter, suhu akan turun 1 darjah Celsius. Contoh pokok di sini ialah orkid dan juga lumut. Okey, akhirnya sekali cikgu akan memberitahu tentang pentaksiran untuk tingkatan 3 ini. Untuk tingkatan 3 ini, pentaksiran diuji oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah mengandungi 3 bahagian. Bahagian A, soalan objektif. Bahagian B dipanggil soalan struktur, dan bahagian C dipanggil soalan esei. Hari ini cikgu akan memberi contoh soalan objektif bahagian A, di mana bahagian ini ada 20 soalan, di mana 20 markah. Okey, foto 1 menunjukkan jenis akar yang terdapat di hutan paya air masin. Okey, pelajar boleh gariskan apa ditanya, jenis akar dan terdapat di hutan. Sebenarnya soalan ini sudah membantu pelajar. Sudah membantu pelajar, maknanya dah tanya paya air masin. Maka apabila pelajar merujuk kepada raja ini, maksudnya akar, maka kalau pelajar tidak belajar, mungkin pelajar tidak dapat menjawab. Maka apabila okey, apakah jenis akar pokok tersebut? Jadi pelajar boleh baca dulu soalan itu, apa jenis akar pokok tersebut. Okey, A, baneh. Okey, akar baneh. Betul tak baneh macam ni? Okey, kalau pelajar rasa betul atau rasa salah, kalau salah, okey, pangkah di sini Okey, akar ceracak. Mungkin ceracak. Mungkin dalam hati, dalam kepala, pemikiran murid-murid, ceracak betul. Okey, tanda dulu. Okey, C, tunjang. Okey, tunjang. Mungkin salah tunjang sebab lain kan. Okey, salah. Jangkan. Tak sama. Okey, sekarang ni apabila kita dah nampak jawapan dia B, maka kita pun tanda B. Okey, yang seterusnya ialah soalan aneka pilihan. Biasanya aneka pilihan ni tidak banyak. 2 ataupun 3 soalan sahaja murid-murid sekalian. Okey, hutan mountain bawah 1,200 hingga 1,800 meter. Okey, tadi cikgu dah bincang hutan gunung hutan gunung. Okey, hutan gunung ada berapa lapis yang cikgu beritahu tadi kan? Mountain atas, mountain bawah, api alpine dah. Okey, apakah jadi pokok yang terdapat di lapisan hutan di atas? Ini lapisan apa ni? Lapisan bawah dah beritahu kan? Okey, 1, mungkin pelajar rasa betul. Okey, rasa betul. Okey, kalau betul, tandakan di A ini betul. Okey. Okey. Maknanya kalau tidak ada 1, maka C dan D sudah salah. Okey. Pine. Okey, pine mungkin pelajar rasa salah. Sebab apa? Sebab dia berada di mountain atas, maka salah. Apabila salah, kita pun pangkah yang ni. Maka sebenarnya apabila pelajar menggunakan kaedah ini, jawapan sudah
pelajar boleh jawab. Okey, Spruce salah, Laura betul. Maka jawapan ialah B. Okey, inilah latihan. Okey, cuba murid-murid lihat keadaan suasana kawasan hutan kita. Cuba bayangkan kalau kita berada di kawasan ini, apa perasaan kita sebenarnya? Mungkin kita rasa sedih. Kenapa? Binatang pun sedih, harimau pun sedih. Dia kata, di mana aku nak tinggal sekarang ni? Sebab apa? Sebab kawasan sudah terdedah dengan berbagai hakisan. Dan inilah tempat yang kita nak tujui. Kita nak kawasan rumah kita pun kita nak. Jadi kita haraplah apabila kita belajar tajuk ini, kita akan dapat memahami, dapat mengamalkan, mencintai alam sekitar kita, mencintai tumbuh-tumbuhan negara kita. Jadi rumusan di akhir pengajaran cikgu yang pertama, dapat mengenal pasti dan menghuraikan 5 jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Di mana di Malaysia ini terdapat 5 jenis hutan, iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan pantai dan hutan gunung. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari kali ini dapat difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita semua. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.